Matematik KSSM tingkatan 4. Bab 5, rangkaian dalam teori graf. Standard kandungan 5.1, rangkaian. Standard pembelajaran, murid boleh mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Sejarah teori graf. Anda pasti suka mencari Königsberg di peta moden. Tetapi disebabkan keadaan geografinya, Königsberg sangat terkenal dalam bidang matematik. Bandar Jerman ini terletak di antara dua sisi sungai Prager dan di tengah-tengahnya terdapat dua pulau besar. Kedua-dua pulau itu terhubung antara satu sama lain oleh 7 buah jambatan. Karl Gottlieb Euler yang merupakan seorang ahli matematik begitu teruja dengan pulau dan jambatan-jambatan tersebut. Persoalan yang sentiasa bermain di fikirannya, bagaimanakah seseorang ini menyeberangi kesemua jambatan tanpa melaluinya lebih daripada satu kali? Cuba anda fikirkan. Dapat? Ya, ianya mustahil. Persoalan ini mendorong Leonhard Euler, seorang lagi ahli matematik tersebut, untuk mencipta suatu bidang matematik yang baru. Sebelum itu, Karl mengutus surat kepada Euler bagi minta bantuan. Euler pada mulanya menolak kerana menganggap ianya tiada kaitan dengan matematik. Tetapi setelah Euler betul lumus mengerah ideanya, ianya membuahkan hasil. Euler menyatakan ianya adalah berkaitan dengan jenis geometri yang belum pernah wujud dan dikenali sebagai geometri kedudukan, dan kini dikenali sebagai teori graf. Aplikasi rangkaian dalam kehidupan seharian. Apakah itu graf? Apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Dalam bidang matematik, khususnya teori graf, graf ditafsirkan sebagai suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak berkait antara satu sama lain melalui garis. Bintik dikenali sebagai bucu, dan garis yang mengaitkan dua bucu ialah tepi. Rangkaian merupakan sebahagian daripada graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Mari kita lihat contoh rangkaian pengangkutan darat yang terdapat di Semenanjung, Malaysia. Merujuk gambar rajah rangkaian pengangkutan darat, bucu boleh diwakilkan sebagai kampung, pekan atau bandar. Manakala tepi mewakili jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Terusnya kita tengok contoh rangkaian rel di Lembah Kelang. Berdasarkan pelan rangkaian rel, bucu mewakili hentian atau stesen, manakala tepi mewakili landasan tren atau rel.
Seterusnya kita tengok berkenaan dengan set bucu dikenali sebagai V dan set tepi dikenali sebagai E. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu G sama dengan VE dengan keadaan V mewakili set bucu dan boleh ditulis dalam bentuk tata tanda set V sama dengan V1, V2, V3 sehingga seterusnya. Manakala E mewakili set tepi ditulis dalam tata tanda set secara berpasangan mewakili dua bucu yang dihubungkan bagi setiap tepi. Sekarang, mari kita lihat contoh berkenaan dengan topik. Soalan ialah tentukan V, NV, E dan NE bagi graf berikut. V. V ialah set bucu. Merujuk gambar rajah, terdapat bucu P, bucu Q dan bucu R. NV. NV ialah bilangan bucu. Berdasarkan set bucu, terdapat unsur P, Q dan R. Bermaksud, NV ialah 3. E. E ialah set tepi. Berdasarkan gambar rajah, terdapat tepi PQ, tepi QR dan tepi PR. Ditulis secara berpasangan. NE. NE ialah bilangan tepi. Merujuk set tepi, terdapat 3 tepi. Jadi, NE ialah 3. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang sama menggunakan gambar rajah yang berbeza. Bermula dengan V iaitu set bucu. Merujuk gambar rajah, terdapat bucu W, bucu X, bucu Y, bucu V dan terdapat satu bucu iaitu bucu Z yang tidak terhubung dikenali sebagai bucu terpencil. Bucu terpencil juga diambil kira sebagai unsur dalam set bucu. NV itu bilangan set bucu. Berdasarkan set V ataupun set bucu terdapat 5 bucu. E iaitu set tepi. Berdasarkan gambar rajah, terdapat tepi WX, tepi WY, tepi XY dan tepi VY. NE iaitu bilangan tepi. Berdasarkan set E ataupun set tepi, terdapat 4 unsur dalam set E, jadi bermaksud NE bersamaan dengan 4. Darjah. Darjah ialah bilangan ataupun jumlah tepi yang bersambung pada bucu. Menggunakan contoh gambar rajah, kita dapat menyenaraikan darjah bagi setiap bucu, iaitu bucu P, bucu Q, bucu R. Bermula dengan bucu P. Merujuk gambar rajah, terdapat 2 tepi yang bersambung pada bucu P. Bermaksud, darjah P ataupun DP ialah 2. Seterusnya, DQ ataupun darjah pada bucu Q juga terdapat 2 tepi yang bersambung padanya. Jadi, DQ bersamaan dengan 2. Dan akhir sekali, DR merujuk kepada bucu R juga terdapat 2 tepi yang bersambung kepadanya. Bermaksud, DR ataupun bilangan darjah pada bucu R ialah 2. Seterusnya, bilangan darjah ialah jumlah darjah dalam keseluruhan graf. Hasil tambah ataupun bilangan darjah dapat diperolehi dengan menambah kesemua darjah pada setiap bucu. Jadi bermaksud, berdasarkan gambar rajah, hasil tambah darjah ialah 6.
Selain menyenaraikan darjah bagi setiap bucu, pelajar dapat memperolehi bilangan darjah menggunakan formula hasil tambah DV bersamaan dengan 2 darab NE, yang mana kita tahu NE ialah bilangan tepi. Merujuk soalan, hasil tambah DV bersamaan dengan 2 darab bilangan tepi, dan bilangan tepi ialah 3. Jadi, kita akan dapat perolehi bilangan ataupun jumlah darjah bersamaan dengan 6. Itu sama mengikut kaedah penyenaraian. Untuk lebih jelas berkenaan dengan tajuk darjah, mari kita lihat contoh berikut. Soalan, senaraikan semua darjah dalam graf berikut. Berdasarkan gambar rajah, dapat dikenal pasti terdapat 4 bucu, iaitu bucu W, bucu X, bucu Y dan bucu V. Kita mulakan dengan bucu W. Terdapat 2 tepi yang bersambung kepadanya, bermaksud darjah W ataupun DW ialah 2. Seterusnya, untuk bucu X juga terdapat 2 tepi yang bersambung kepadanya, jadi DX ialah 2. Bucu seterusnya Y. Pada Y terdapat 3 tepi yang bersambung kepadanya, bermaksud DY ataupun darjah pada bucu Y ialah 3. Dan akhir sekali, pada bucu V terdapat 1 tepi yang bersambung kepadanya, jadi DV ialah 1. Contoh berikutnya, soalan ialah berkenaan dengan tentukan bilangan darjah dalam graf berikut. Kita dapat memperolehi bilangan darjah ataupun hasil tambah darjah hanya menggunakan formula hasil tambah DV bersamaan dengan 2 didarabkan dengan NE, iaitu bilangan tepi. Berdasarkan gambar rajah, kita dapat kenal pasti bilangan tepi ialah 1, 2, 3 dan 4. Jadi terdapat 4 bilangan tepi, bermaksud hasil tambah DV ialah bersamaan dengan 2 didarabkan dengan 4. Jadi kita dapat peroleh bilangan darjah bersamaan dengan 8. Graf mudah. Graf mudah ialah graf yang tidak mengandungi berbilang tepi atau gelung. Apakah pula yang dimaksudkan dengan berbilang tepi dan gelung? Apakah maksud berbilang tepi dan gelung pada graf? Kita mulakan dengan berbilang tepi. Bilang tepi melibatkan 2 bucu, iaitu bucu A dan bucu D. Dan kaitan antara 2 bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada 1 tepi. Seterusnya, kita tengok berkenaan dengan gelung. Gelung melibatkan 1 bucu. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Seterusnya, mari kita lihat contoh soalan berkenaan dengan berbilang tepi dan gelung. Soalan, tentukan V, NV, E, NE dan hasil tambah DV bagi graf berikut. Kita mulakan dengan V, iaitu set bucu. Merujuk kepada gambar rajah, terdapat bucu P, bucu Q, bucu R, bucu S, bucu T,
dan bucu U. NV, bilangan bucu. Berdasarkan set V, terdapat 6 bucu. E, iaitu set tepi. Berdasarkan gambar rajah, terdapat tepi PQ, tepi QR, tepi RS, tepi ST, tepi TU, tepi QU, tepi RT, dan pada berbilang tepi ditulis sebagai PU untuk tepi yang pertama dan tepi yang kedua juga ditulis sebagai PU. Terusnya bagi kelung ditulis sebagai SS mewakili tempat permulaan dan tempat pengakhiran tepi berikut. Seterusnya NE, iaitu bilangan tepi. Berdasarkan set E, kita dapat kena pasti terdapat 10 tepi. Hasil tambah DV ataupun bilangan darjah dapat diperolehi hanya menggunakan formula 2 darab bilangan tepi. Dan kita tahu bilangan tepi ataupun NE bersamaan dengan 10. Jadi 2 didarabkan dengan 10, maka kita akan dapat perolehi bilangan darjah bersamaan dengan 20. Rumusan. Seterusnya, mari kita lihat rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Berdasarkan peta konsep, kita telah mempelajari berkenaan dengan graf mudah, graf mempunyai gelung dan berbilang tepi, dan proses menentukan bilangan darjah.